Visual yang boleh kita lihat khususnya berkaitan dengan pasca banjir pada ketika ini dan juga ada beberapa negeri masih lagi berhadapan dengan situasi berkemungkinan banjir akan berterusan dan juga kita lihat ada beberapa sungai dalam negara yang masih lagi berada pada paras bahaya, waspada dan juga berjaga-jaga. Dan ini sangat penting untuk kita war-warkan kepada anda semua untuk kita menilai risiko banjir dalam keadaan terkini. Ya, dalam pada mana kita mendepani bencana banjir ini, inilah memperlihatkan betapa tingginya martabat keluarga Malaysia sebenarnya kerana semuanya turun tanpa mengira bangsa, agama dan juga kaum sama-sama membantu mangsa-mangsa banjir ini. Tidak kurang juga di Maran kalau kita boleh lihat bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza binti Syamsuddin Adun Kuala Sentul yang menyantuni mangsa-mangsa banjir ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya ke Tok Bagi Malaysia pagi ini. Sihat Datuk Seri? Alhamdulillah, sihat. Ya. Baik, Datuk Seri, kita lihat semalam laman web rasmi Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan beberapa sungai di Pahang, antaranya Sungai Luit di Maran pada ketika ini berada pada paras bahaya. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita pada ketika ini bagaimana situasi di Maran pada ketika ini. Okey, tapi Alhamdulillah petang semalam hujan tak heavy. Hari ini cuaca sangat cerah. Ya, jadi kita tengok ada surut sikit lah kan. Dan kita harapkan cuaca cerah ni berterusan dan tidak orang kata menjadikan banjir kali kedua lah. Itu harapan kita. So far Alhamdulillah getting better. Bagaimana sebenarnya gerak kerja di Maran? Kalau kita boleh lihatlah, sekarang dah pun masuk minggu yang ketiga. Kalau minggu yang pertama, operasi menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Minggu kedua, minggu lepas, kita tengok banyak operasinya tertumpu kepada pembersihan. Minggu ketiga ini, kalau kita boleh melihat keluh kesah daripada penduduk-penduduk ataupun mangsa-mangsa banjir ini, ialah disebabkan oleh debu dan juga habuk yang menyebabkan mereka sesak nafas dan juga batuk. Bagaimana dengan situasinya di Maran, Datuk Seri? Okey, dekat Maran ni kita masih lagi standby berjaga-jaga untuk gelombang kedua kan. Dan kita harapnya ia telah pun selesai. Proses pencucian rumah pun kebanyakannya dah selesai lah ya. Dan sekarang ni kita sedang mendaftarkan mereka yang sebelum ni tidak berpindah ke PPS untuk bantuan waesan yang telah diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri. Ya. Yang berpindah PPS 100% kita dah agihkan pada minggu lepas juga. Jadi minggu ini kita sedang fokus untuk mendaftarkan mereka yang sebelum ini memang dilanda banjir tetapi tidak berpindah ke PPS. Dan gerak kerja yang lain tu kebanyakannya dah selesai lah. Baik, Datuk Seri, kita lihat gelombang banjir yang melanda negara pada ketika ini merupakan satu fenomena yang cukup luar biasa dan memberi impak yang cukup besar bukan sahaja kepada rumah keluarga mangsa banjir, malah juga kepada keseluruhan infrastruktur di kawasan sekitarnya. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit gambaran bagaimana pertama kali Datuk Seri turun padang untuk melihat situasi semasa di sekitar Maran khususnya pasca banjir, Datuk Seri. Maran untuk tahun ni kita dilanda 2 kali, tahun 2021 maksud saya ya. Awal Januari kita kena agak teruk juga di Maran sendiri, tapi yang Disember yang kita bermula pada 19 Disember tu tidaklah seteruk yang awal Januari ya. Dan kita juga telah pun orang kata bersiap sedia. Semua jentera di bawah pusat kawalan operasi bencana memang telah pun standby daripada bulan 10 lagi ya. Jadi tidaklah orang kata situasi di Maran ni tidaklah orang kata terdesak sangat seperti mana mungkin di tempat lain yang tidak biasa menghadapi banjir ya. Dan kalau nak banding Januari lebih 2,000 isi rumah ataupun keluarga yang terlibat, kali ini hanya dalam 728 keluarga saja yang berpindah ke PPS dan saya menjangkakan mungkin dalam ada 200 keluarga lagi yang tidak berpindah ke PPS tu.
Tadi Datuk Seri ada juga menyentuh mengenai bantuan wang ihsan. Kalau kita lihat di awal Selamat Pagi Malaysia tadi, kita dah memberi maklum 70%, hampir 70% telah pun menerima bantuan wang ihsan. Bagaimana situasinya di Maran dan apa lagi di antara bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh pihak Yang Berhormat? Okey, di Maran agihan wang ihsan kerajaan persekutuan sebanyak RM1,000 dan yang RM500 daripada kerajaan negeri kepada mereka yang berpindah ke PPS telah pun diagihkan 100% selesai. Ya. Macam saya kata tadi, kita sedang mengemas kini data untuk fasa kedua, yang mana ini untuk mereka yang tidak berpindah ke PPS. Ya, mungkin dia pindah rumah saudara mara, kemudian di Maran ni unit yang duduk di tepi Pahang tu, dia siap sedia dengan rumah rakit, dia pindah ke rumah rakit. Ya. Jadi ini yang kita sedang dalam proses kemas kini dan kita jangka dalam minggu depan akan selesailah agihan dan kepada mereka ni. Dan banyak saya nak ucap terima kasih kepada pihak NGO, ya, ramai yang turun memberikan bantuan. Semalam masih lagi daripada Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri, daripada Angkatan Tentera, daripada semalam Barisan Nasional, ya, rakan-rakan UMNO, NGO, dan daripada UAE, ya, di atas persahabatan mereka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong. UAE juga turun banyak membantu kami di Pahang dan juga di Maran. Dan Yang Berhormat Datuk Seri juga melaksanakan semangat Maran #Maran-Prihatin, dan juga kita melihat dalam situasi bencana banjir pada kali ini, ia juga menonjolkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan masyarakat kita. Bagaimana situasi di Maran dan juga keprihatinan masyarakat di sana untuk terus prihatin membantu mangsa-mangsa terjejas di Maran, Datuk Seri? Oh ya, alhamdulillah daripada hari pertama banjir, ya, sehinggalah sekarang sukarelawan kita tak berhenti-henti daripada menghantar bantuan kepada mereka yang terputus hubungan, membantu mencuci rumah, ya, dan sebagainya. Macam sekarang ni kita dalam proses mengagihkan dari rumah ke rumah yang bantuan-bantuan daripada NGO yang hantar pada kita, ya. Jadi saya memang melihat masyarakat kita khususnya juga di Maran ini ramai yang tampil ke hadapan untuk membantu secara sukarela, berganding bahu juga dengan APM, kan, dengan Rela, ya, dengan sukarelawan Pahang, FDSP. Jadi semua dia berganding bahu bersama-sama lah untuk kita membantu masyarakat kita ataupun mereka yang terkesan akibat banjir. Kalau macam tadi Datuk Seri kongsikan bersama dengan kita, kali ini berbeza dengan banjir sebelum ini, kerana tahun ini tahun lepas 2 kali, ya, yang dilanda banjir. Bagaimana sebenarnya Datuk Seri melihat situasi ini, persiapan daripada pihak Datuk Seri, kemudian apa di antara cabaran dan juga kekangan untuk kali ini, gelombang kali ini, dan juga untuk akan datang, apa di antara persiapan yang boleh dilakukan? Okey, persiapan kita sebenarnya memang macam saya kata bulan 10 lagi kita dah ada mesyuarat bencana banjir, kan. Jadi kita dah buat persiapan, cuma kita tidak dapat jangka di mana tempat yang nak banjir. Kita ada laporan daripada Jabatan Meteorologi, kan. Macam awal Januari 2021 contohnya, Bandar Maran menerima taburan hujan yang sangat lebat, ya. Taburan hujan hari 3 Januari itu sama dengan purata hujan setahun, ya. Dan Bandar Maran tak pernah banjir, kena banjir. Tapi untuk Disember 2021 Bandar Maran tak kena banjir, tetapi yang kita tengok yang teruk di Bentong, ya, dan juga di Lancang, di Mentakak, ya, dia tak sama keadaan banjir yang berlaku tu. Cuma yang kita boleh predik, yang kita boleh jangka ialah di Sungai Pahang, ya. Sungai Pahang ni memang setiap kali monsun memang dia akan mereka yang di tepi Sungai Pahang ni akan dilanda banjir, dan biasanya air di hulu akan turun terhilir. Jadi kita boleh jangka. Macam kami di Maran, kalau air di contoh di Jerantut sudah pun surut, kita akan jangka Maran akan naik. Ya, jadi semua tu dah ada dalam jangkaan kita. Dan kita pun dah ada orang kata sistem kita di PPS dan sebagainya. Dan banyak surat, tapi ada juga penambahbaikan yang kita buat jugalah
di masa akan datang, ya. Dan kita dah pun kenal pasti dan insya-Allah kita akan perbaiki untuk kita orang kata memudahkan lagi pengurusan dalam kita menguruskan mangsa banjir ini daripada berpindah, memberi bantuan dan juga sebagainya lah. Seperti yang Datuk Seri nyatakan, pastinya ada penambahbaikan untuk persiapan dan juga perancangan pada jangka masa hadapan bagi menghadapi banjir pada musim yang akan datang. Jadi Datuk Seri, dalam ketika ini juga kita ingin menilai dan juga mendengar keluh kesah daripada pengusaha mikro, kecil dan juga sederhana. Mereka bukan sahaja mengalami kerosakan infrastruktur rumah, malah juga perniagaan mereka turut terjejas. Jadi apa antara inisiatif daripada Yang Berhormat sendiri untuk membantu mereka bangkit semula pasca banjir ini, Datuk Seri? Okey, sebenarnya Kerajaan Negeri Pahang sendiri, sebenarnya Kerajaan Persekutuan, kalau kita tengok Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada membuat pengumuman banyak inisiatif yang akan diberikan kepada mangsa banjir, kan. Begitu juga dengan kita di Negeri Pahang lah, ya. Kita akan mengenal pasti contohnya mereka yang rumah dia total loss, ya, kita akan bantu mereka untuk repair dan sebagainya. Dan sebelum ini jugalah memang ada macam contoh kalau ada kedai dia musnah akibat banjir, pun kita bantu mereka untuk repair dan sebagainya, ya. Dan insya-Allah tahun ini Pahang akan ada kita memberi pinjaman tabung pinjaman tanpa faedah lah, yang dipanggil iPush, ya, kepada peniaga-peniaga yang bukan sahaja terjejas akibat banjir. Mungkin sebenarnya dia asalnya untuk yang mereka terjejas akibat COVID, tapi mungkin kita boleh extend juga kepada mereka yang terjejas akibat banjir kali ini, insya-Allah. Banyak bantuan dan juga inisiatif yang diberikan bukan sahaja daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, NGO, malah daripada orang perseorangan juga. Jadi bagaimana sebenarnya Bimaran, Datuk Seri mengkoordinasi kesemua ini agar bantuan-bantuan ini terus sampai kepada mangsa-mangsa banjir dan dipergunakan sebaik yang mungkin? Okey, kita bukan saja di Maran, di seluruh Negeri Pahang kita memang dah ada sistem yang kita panggil e-banjir, ya. Jadi semua sebenarnya NGO ataupun siapa yang nak menyumbang, kita biasa minta mereka mendaftar dengan e-banjir. Ini bukan nak menyusahkan NGO ataupun orang perseorangan yang nak memberi sumbangan ataupun nak datang membantu, tetapi ia lebih kepada koordinasi kita lah, ya. Kita koordinate, maknanya kita tahu kalau tidaklah kita ada lambakan sumbangan tu di satu-satu tempat sahaja. Betul. Contoh, ya, mungkin kat tempat tu satu PPS tu ada 100 keluarga, tapi barang yang dihantar 20, jadi tak cukup 80, ya. Jadi kalau dia hantar melalui kita, kita akan agihkan mengikut kesesuaian lah, kan. Ya, maknanya kalau dia hantar barang 100, kita hantar ke tempat yang 100, dan mungkin kampung lain yang tak pernah dapat bantuan, kita akan salurkan. Jadi sebab kita je tahu melalui PKOB, ya, Pusat Kawalan Operasi Bencana Daerah saja yang tahu di mana tempat-tempat yang memerlukan sesuatu barangan ataupun sesuatu bantuan tersebut. Jadi kita memang dah ada sistem yang dipanggil e-banjir, ya, untuk seluruh Negeri Pahang. Baik, Datuk Seri, kita dah mendengar banyak sebenarnya inisiatif yang telah diberikan bukan sahaja daripada Kerajaan Persekutuan, malah juga daripada Kerajaan Negeri, dan ia sudah pasti sedikit meringankan beban yang dialami oleh mangsa-mangsa banjir pada ketika ini. Dan juga perhatian juga ingin kita panjangkan berkenaan situasi semasa khususnya menjelang pembukaan sekolah pada ketika ini, Datuk Seri. Jadi bagaimana untuk kita memberi sokongan moral dan juga mungkin sudut bantuan dari segi kelengkapan barang sekolah untuk anak-anak yang bakal kembali ke sekolah, Datuk Seri? Ya, saya rasa memang ramai yang akan memberikan sumbangan kelengkapan sekolah. Kalau tak banjir pun sebelum ni memang kita banyak buat program back to school, ya. Tapi untuk Negeri Pahang sendiri, Mak Berhormat Menteri Besar telah mengumumkan dalam sidang Dewan yang lepas, ya, untuk tahun ini akan ada diperkenalkan Pahang Pride Student Card, ya. Ini adalah kad untuk pelajar mendapat diskaun di kedai buku MBS Bookstore 20% dan lebih, kalau tak silap saya, 18,000 anak-anak yang di bawah P40 ni akan dikreditkan RM100 dalam student card itu untuk mereka dapat membeli keperluan barangan sekolah, dapat kredit duit daripada kerajaan negeri RM100 dan dapat lagi 20% diskaun, ya. Dan ini sedang dilaksanakan lah di Negeri Pahang. Mungkin
akan diberikan student card di dalam masa yang dekat, insyaAllah. Datuk Seri, dalam kesempatan masa yang kita ada ini, mungkin boleh kongsikan kepada masa-masa banjir di Pahang khususnya, bagaimana untuk mendapatkan bantuan-bantuan ini, bukan saja bantuan wang ihsan, bantuan daripada kewangan daripada pihak Kerajaan Negeri Pahang dan juga bantuan yang terakhir tadi untuk bantuan persekolahan. Silakan Datuk Seri. Okey, yang ini macam persekolahan ataupun daripada keluarga B40 ni ya. Yang untuk wang ihsan tadi, ini sedang dikemasini oleh JKK dan juga penghulu setempat. Jadi sekiranya ada mereka yang memang rumah dia memang kena banjir tapi dia tidak pindah ke PPS, mereka dikendaki mendaftar dengan JKK masing-masing lah, dan kita akan ianya akan disahkan oleh pejabat daerah untuk mereka diagihkan wang ihsan tersebut dalam mungkin minggu depan, insyaAllah ya. Yang lain-lain tu kebanyakannya kita memang mendaftar melalui JKM. Kita dapatkan data-data ini daripada JKM, daripada pendidikan, daripada pejabat daerah dan tanah, dan juga daripada senarai e-kasih contohnya. Alhamdulillah. Apapun kita ingin ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza binti Syamsuddin, Adun Kuala Sentul, merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Perpaduan Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang. Terima kasih Datuk Seri atas perkongsian pada kali ini dan juga kerjasama yang diberikan atas turun padang kepada rakyat Negeri Pahang. Terima kasih Datuk Seri. Baik, itu merupakan keadaan dan juga situasi semasa di Maran. Ada banyak lagi perincian mengenai banjir akan kami bawakan kepada anda selepas ini. Jadi jangan ke mana, kita nak berehat seketika.